Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdurrani, nombor matrik 060091. Baiklah, berdasarkan tajuk pandangan masyarakat dunia terhadap konsep jihad dalam Islam, saya akan berkongsi sedikit pengenalan berkenaan jihad. Jihad menjadi tuntutan yang wajib dan perintah yang berkekalan sehingga hari kiamat. Namun begitu, golongan yang menentang Islam menggambarkan bahawa jihad dalam Islam merupakan satu bentuk keganasan pada zaman silam yang tidak relevan pada zaman sekarang. Penubuhan kumpulan militan yang bersifat jihad seperti Al-Qaeda, Hamas, Taliban dan ISIS menyebabkan kesucian ajaran Islam telah tercalar di mata dunia. Hal ini menjadikan Islam dibenci oleh masyarakat dunia dan dituduh sebagai agama yang mementingkan penyebaran ajaran melalui peperangan. Justeru, masyarakat dunia terutamanya umat Islam itu sendiri seharusnya mengkaji dan meneliti makna jihad terlebih dahulu dengan lebih mendalam agar masyarakat lebih jelas akan konsep jihad serta tujuan ia dilaksanakan. Seterusnya, definisi jihad. Perkataan jihad berasal dari kata jahada yang membawa maksud berusaha bersungguh-sungguh mengikut kemampuan dan kapasiti yang ada. Jika dilihat daripada kata dasar al-juh bererti keberatan dan kesusahan, maka yang berat dan susah itu memerlukan usaha untuk mencapainya. Manakala dari segi istilah pula, jihad bermaksud segala perjuangan mempertahankan agama, mempertahankan hawa nafsu daripada terjebak dengan godaan syaitan, perjuangan meninggikan darjat umat, perjuangan memartabatkan budaya keilmuan, perjuangan mempertahankan negara dan apa juga usaha yang bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah melalui cara yang dibenarkan oleh syarak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik 060314. Jadi sekarang saya akan menyambung pembentangan mengenai jenis-jenis jihad. Yang pertama ialah jihad asghar. Jihad asghar merupakan jihad di medan perang yang sebenarnya merupakan perjuangan yang kecil. Al-Quran juga telah menetapkan bahawa perang bela diri ini hanya boleh diisytiharkan oleh pemerintah dan bukan perseorangan. Dan perang ini juga dilakukan ke atas golongan yang kafir dan munafik yang secara jelasnya telah memusuhi umat Islam. Seterusnya, jihad akbar. Jihad akbar merupakan jihad melawan nafsu yang merupakan perjuangan terbesar oleh setiap umat Muslim. Oleh itu, jihad ini adalah jihad untuk membetulkan diri sendiri dengan akhlak yang terpuji dan menjauhi daripada segala perbuatan yang tercela. Seterusnya, jihad menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau membahagikan kepada dua jenis jihad. Jihad yang pertama ialah jihad ad-daf. Jihad ad-daf ialah jihad memerangi musuh apabila mereka memasuki negara Islam dan menempati suatu kawasan walaupun sedikit, atau mereka juga telah melakukan kezaliman ke atas nyawa umat muslimin. Seterusnya, jihad at-talab. Jihad at-talab ialah apabila musuh sedang berada di negaranya sendiri, tetapi kita yang hendak berperang dan datang kepadanya demi untuk memperluaskan tanah jajahan Islam, kita ingin mengamalkannya dan kita ingin memulakan peperangan sebelum musuh memulakannya terlebih dahulu. Dan kita juga ingin mengukuhkan keberadaan rakyat di negara mereka agar mereka ini tidak mendengar dakwah baru selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanan binti Muhammad Nasruddin, bernombor matrik 061559. InsyaAllah saya akan menyambung tentang konsep jihad menurut Islam. Seperti yang telah kita sedia maklum, jihad bukanlah semata-mata bermaksud peperangan. Dalam Al-Quran terdapat 36 ayat yang berkaitan dengan jihad atau di dalamnya mengandungi unsur kata jihad. Namun, kata jihad dalam Al-Quran memiliki beberapa makna yang berbeza. Selain itu, dapat juga kita teladani dan melihat dari sirah dakwah para Nabi terdahulu yang tidak pernah melancarkan jihad perang seperti Nabi Nuh AS. Terdapat beberapa jenis jihad di jalan Allah menurut Imam Hasan Al-Banna. Antaranya, jihad dengan menyumbang sebahagian waktu, harta dan tuntutan diri untuk kebaikan Islam. Yang kedua, jihad dengan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, amal ma'ruf nahil munkar, patuh kepada Allah, para Rasul, kitabnya dan menasihati para pemimpin muslimin dan orang awam.
Dan yang terakhir, jihad dengan mengingkari orang yang menentang agamanya dan memboikot orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi ni Nur Akilah binti Ni Abdul Rahman, nombor matrik 061426. Sekarang saya akan menyambung pada bahagian seterusnya, iaitu pandangan orang Islam tentang konsep jihad dalam Islam. Terdapat sekelompok dari kalangan umat Islam sendiri yang mendakwa bahawa jihad itu adalah semata-mata perang. Maksud jihad itu sendiri sering disalah tafsirkan dalam kalangan masyarakat lantaran maknanya yang tidak difahami dan dihayati sepenuhnya oleh mereka. Jihad juga boleh dilihat dari pelbagai sudut. Pertama, berjihad dalam menuntut ilmu, berjihad dalam menegakkan kebenaran dan berjihad dalam mencari rezeki dan sebagainya. Menurut Muhammad Ali 2004 menegaskan bahawa dengan menjalankan perniagaan demi untuk kelangsungan hidup umat juga merupakan satu cabang jihad. Sejarah Islam juga telah membuktikan bahawa jihad merupakan asas kepada pembentukan dan kemajuan peradaban Islam dalam semua aspek bagi mencapai kejayaan sebenar di akhirat. Pengertian jihad juga luas dan meliputi semua aspek kehidupan muslimin sama ada dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan, ibadat, ketenteraan, kekeluargaan dan seterusnya selari dengan konsep dan falsafah Islam itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrih Aminah binti Razak, nombor matrik 061439. Baiklah, saya akan membentangkan tentang pandangan masyarakat tentang konsep jihad dalam sudut pandang orang bukan Islam. Pandangan orang bukan Islam adalah menganggap jihad ini adalah pengganas kerana terdapat penyelewengan kebenaran dan penyebaran maklumat dalam media-media orang bukan Islam. Ia dikukuhkan lagi fahaman ini kerana terdapat kumpulan pengganas yang terkait dengan Islam, iaitu ISIS, dan ia sangatlah bertentangan dengan konsep Islam yang sebenar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Fatin Salsabila binti Sabarudin, nombor matrik 060329. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Tuntasnya, jihad membawa maksud yang sangat luas. Ia mencakupi proses membangunkan masyarakat berdasarkan syariah Islam, memelihara dan memastikan masalah masyarakat, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Disebabkan oleh kepelbagaian dimensi jihad Islam ini, maka jihad tidak seharusnya dipandang sebagai hanya dengan mengangkat senjata di medan peperangan. Tetapi, jihad itu boleh menggunakan pelbagai cara. Justru, penerangan dan perbincangan yang telus dan jelas perlu diketengahkan agar ianya mampu membimbing generasi muda, khususnya dalam memahami apa itu jihad yang sebenarnya dituntut Islam. Oleh itu, sekiranya setiap Muslim mengamalkan serta menghayati semangat jihad, nescaya kegemilangan Islam akan kembali menyinari dan membawa kesejahteraan kepada alam ini. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.